Kita sebenarnya dah lama rindukan zaman-zaman kegemilangan pasukan daripada Sarawak. Kita John Hunter, Ramles Sari, Ramos Sari, Effendi Julaihi, wow kan, Samsuri Abdul Rahman, memang tak boleh lupa Mazlan Wahid, goalkeeper. Masa tu zaman wah memang best dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasa dah lama juga aku tak buat video. Pasal apa? Bukan dah lama tak buat video, baru je minggu lepas ataupun lebih kurang dalam 10 hari lepas kot kan. Tu kita bercerita pasal Hari JC Selangor, pelancaran ataupun penjualan untuk JC Selangor Home tahun 2022. Tetapi yang aku maksudkan untuk kali ni yang dah lama tak buat, pasal Liga Super. Tahun lepas 2021, tahun ni insyaAllah tahun 2022. Dah tak berapa lama sebenarnya kita akan memasuki satu musim baru untuk Liga Super 2022. Dan dengan itu aku akan buat episod-episod menjelangnya sepak mula Liga Super tahun 2022. Alright, untuk permulaan ataupun pengenalan, Liga Super 2022 akan bermula lebih kurang pada awal Mac tahun 2022 nanti ya, insyaAllah. So untuk episod-episod menjelangnya Liga Super 2022 ni, aku akan ceritakan bukan detail, agak simple mengikut info-info apa yang aku dapat dalam kita search ke mana-mana dekat media sosial. Apa-apa info akan kita terapkan dalam setiap episod. Okey, setiap episod tu aku nak ceritakan sikit. Kita akan fokus pada satu-satu pasukan, 12 pasukan yang akan bertanding dalam Liga Super 2022. Dan dengan ini secara tak langsung untuk episod pertama ni kita akan bercerita pasal pasukan yang baru dinaikkan pangkat daripada Liga Perdana mendapat tempat kedua Liga Perdana 2021, iaitu pasukan Sarawak United Football Club, SUFC. Okey, SUFC ni dia dapat tempat kedua di belakang pasukan Negeri Sembilan FC pada saingan Liga Perdana 2021. Masih mengekalkan coach mereka Elvan Rasen. Siapa yang tak kenal coach Ella ni kan? Dia agak berpengalaman, memang berpengalaman dalam kancah Liga Malaysia. Tapi yang betul-betul yang aku ingat, dia pernah bawa tim Public Bank. Okey, pasukan Sarawak United ni, macam yang mungkin ada yang belum tahu, adalah hasil merge ataupun gabungan di antara pasukan Selangor United FC. Selangor United FC ada berbeza dengan Selangor FC dengan Sarawak FA. Dengan pasukan Sarawak lah, senang kata. Sarawak FA dah beli pasukan Selangor United, so dia gabungkan, dia jenamakan, dia rebranding menjadi Selangor Benda pula, menjadi Sarawak United untuk membawa cabaran pasukan daripada negeri Sarawak. Okey, tak banyak sebenarnya yang aku dapat info pasal Sarawak United ni. Kebanyakannya hanya aku dapat melalui FB Sarawak United sendiri. Okey, kedudukan pada musim lepas Liga Perdana naib juara dengan mata 38 mata di belakang pasukan Negeri Sembilan FC yang mendapat 41 mata, menjadikannya naib juara bagi Liga Perdana. Seterusnya layak secara automatik ke Liga Super tahun 2022 macam aku cakap tadi. Alright, antara pemain-pemain yang keluar untuk musim ni, untuk musim 2022, Badrul Effendi, Taylor Regan, Syaiful Azizi, Nur Syahrul Idlan Talaha atau Mak Yu. Aku memang susah sikit nak sebut nama Mak Yu ni kan, tak tahu kenapa. Dan juga Zahril Azri. Alright, macam yang kita tahu, Taylor Regan ada satu isu dulu. Aku tak pasti sama ada, sebenarnya ada banyak isu lah pasal Sarawak United ni berkenaan gaji. Isu gaji ni sebenarnya memang banyak mencetuskan perdebatan, kemarahan netizen. Bukan semua pasukan, bukan semua pasukan. Adalah pasukan kan, kata semua kan, kebanyakan pasukan kan, ada pula yang marah aku kan. Antaranya Sarawak United yang kita dengar-dengar kan. Isu tu antara yang telah menyebabkan Taylor Regan bersuara, macam posting di IG Taylor Regan sendiri, Kapten Taylor Regan, yang mengatakan gaji beliau tidak dibayar. Kan, aku tak nak ulas lanjut berapa bulan, berapa apa, sebab kita tak tahu yang sebenar, senang kata kan. Yang kita tahu memang yang dengar-dengar lah, memang
isu gaji tu memang ada. Taylor Regan telah mengambil keputusan untuk tidak lagi menyambung khidmat beliau di Sarawak United. Taylor Regan tak salah sekarang dia dah main dekat Liga A ataupun Liga Australia, bermain untuk Newcastle Jets. Okey, untuk pemain-pemain yang masuk pula di antaranya ada Taufik Al-Rashid. Taufik Al-Rashid, kita ada Ahmad Tasnim Fitri, kita ada Muhammad Amirul Ashraf, El Kalaharasan. Kita ada Raja Imran Shah dan juga kita ada Ahmad Khairil Anwar. Ahmad Khairil Anwar ni yang aku kenal lah, ataupun yang paling mungkin ramai yang agak mengenali beliau, iaitu Beto, bekas pemain Perak dan juga bekas pemain PJ City untuk musim lepas. Dan ada 5 pemain daripada Piala Presiden. Antara pemain-pemain yang kekal, kalau korang tahu, Asri Cucu dan juga Azman Cucu. Kita juga ada Stuart Wak, Amir Saidin dan juga Gopi Rizki. Kalau ikutkan player Sarawak United ni sebenarnya not bad, okey. Cumanya untuk player macam Sandro da Silva, aku agak kurang pasti apakah kontrak beliau masih ada. Sebab bila aku cek-cek dekat transfer market ke, tak ada apa-apa info mengatakan kontrak beliau sampai bila. So kat sini kita pun tak tahu apakah situasi sebenar sekarang. Kita harap-harapkan Sandro da Silva masih lagi boleh menabur bakti untuk pasukan Sarawak United. Sebenarnya aku rindu dengan Sandro da Silva ni, terutama masa dia main Kedah, dan juga especially betul-betul terutama untuk masa ketika beliau bermain dengan pasukan Selangor FC. Wah, masa tu memang best lah, pasal player boleh datang tepi kan, kita bagi handphone, dia pun ambil gambar, kita ada dapat selfie sekali kan. Seronok kan masa tu. Memang satu kenangan. Begitu juga dengan menjaga gol Sarawak United, Syarbini Alawi. Mengikut data ataupun mengikut survey searching aku tentang beliau, kontrak beliau, kita tak dapat apa-apa lagi info. Mungkin bagi aku, kemasukan Taufik Al-Rashid daripada pasukan Selangor FC musim lalu akan mengganggu gugat posisi utama penjaga gol daripada Syarbini Alawi. Jika Syarbini Alawi dikekalkan ataupun beliau bersetuju ataupun terus menabur bakti di pasukan Sarawak United, kita tak tahu. Sarawak United ni sebenarnya dia ada beberapa player yang baik-baik juga kan. Pernah mengalami ataupun pernah merasai zaman kegemilangan macam S. Chanturu, kita tahu memang sangat laju. Dia ada S. Vinod, banyak jantung, berlari je kerja dia. Juga ada K. Ruben, ada Christian Jayasilan, ada juga striker yang baik ni, bekas pemain Melaka United dulu, Uci Akbar. Uci Akbar juga antara penjaring utama untuk pasukan Sarawak United di Liga Perdana. Kita harap-harapkan mungkin mereka akan sambung kontrak ke apa. Kalau agak slow mereka nak bagi tahu, nak umumkan siapakah player terbaru. Ada, tapi agak slow. Player lama tu macam agak ding-dong, kita pun tak tahu macam mana kan. Contoh macam Sandro tadi kan, yang kita sebut Sandro pun kita tak tahu macam mana kan. Tapi yelah, aku lebih percaya pada sumber yang lebih tepat, macam daripada announce Sarawak United sendiri. Dia kan orang cakap kan macam mandai-mandai je kau ni kan. Tapi memang Sarawak United ni aku agak lost, minta maaf lah kepada penyokong-penyokong Sarawak United. Aku agak lost sedikit. Memang tak banyak info kan. Dia orang punya gerak kerja pun, FB dia pun agak tak berapa rancak macam tim-tim lain yang banyak menghebahkan berita-berita perpindahan dan juga lain-lain. Untuk JC, pasukan Sarawak United belum lagi mengumumkan JC mereka. Waima JC home belum lagi. Mungkin akan take time, wallahualam. So apa yang kita harapkan, pasukan Sarawak United akan memberi cabaran, akan memberi saingan untuk pasukan-pasukan yang lebih regular di Liga Super. Bagi sekali diorang punya elemen surprise di Liga Super kan. Tak adalah duk pandang enteng. Kita sebenarnya dah lama rindukan zaman-zaman kegemilangan pasukan daripada Sarawak. Kita John Hunter, Ramles Sari, Ramos Sari, Effendi Julaihi, wow kan, Samsuri Abdul Rahman, memang tak boleh lupa Mazlan Wahid, goalkeeper. Masa tu zaman, wah, memang best dia kan. Siapa-siapa yang pernah merasainya, memang zaman tu memang best kan? Rindu sangat lah kan dengan zaman kegemilangan Sarawak dulu kan. Kita harapkan Sarawak United akan kembali bangkit. Yang penting bukan ada isu gaji lagi. Tak nak lagi isu-isu gaji ni. Sebab ni career diorang, periuk nasi diorang, pemain profesional. Tanpa duit diorang nak makan apa. Kita harapkan pasukan Sarawak United akan terus naik
encang sampai champion. Betul ke aku sebut? Kalau salah maafkan. Sekurang-kurangnya dapat memberi saingan yang sangat hebat dekat pasukan-pasukan lain di Liga Super. Alright, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Korang jangan lupa juga follow IG Soplastic TV. InsyaAllah next episode akan datang. Episod kedua, kita akan bercerita tentang juara Liga Perdana 2021 Pasukan Negeri Sembilan. InsyaAllah. Aku mohon maaf juga jika ada info yang agak kurang tepat ke, sebab aku hanya dapat search, sumber pun tak banyak tentang Sarawak United ni. Minta maaf penyokong-penyokong Sarawak United dan penyokong-penyokong Liga Super yang lain. InsyaAllah aku akan perbaiki daripada masa ke semasa. Korang jangan lupa teruskan sokongan pada bola sepak tempatan. Selamanya Harimau Melaya, Darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.